genah meminta dan mengizin kita untuk melakukan sedemikian. Ataupun ada juga dalam budaya lain yang bukan daripada ajaran agama kita, apabila kita menyambut kedatangan ataupun mengingati akan seseorang yang kita sayang tadi dan dia telah pergi, kita asyik menangis dan pukul diri dan sebagainya, seperti mana yang kita lihat apa berlaku di kalangan orang Syiah apabila mereka memperingati kematian Saidina Husain. Mereka menangisi akan kematian Saidina Hasan dan khususnya Saidina Husain di Karbala. Mereka memukul-mukul diri, mencaci, mencela, memarahi diri sendiri, mewujud suasana rasa bersalah dan sebagainya. Itu bukan dari agama kita. Jadi kalau tuan-tuan ingin merealisasikan kecintaan tuan-tuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah seperti mana apa yang diminta oleh agama kita, khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi menzahirkan kecintaan tadi. Lebih-lebih lagi Allah menyebut tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar kamu mencintai Allah dan Rasul, maka ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah akan mencintai kamu. Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya ada menyatakan bahawa di antara tugas ataupun tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para nabi untuk membimbing umat manusia adalah untuk memberitahu kepada manusia perbuatan apakah yang perlu manusia lakukan, bentuk ataupun cara macam manakah yang perlu manusia lakukan untuk manusia menyembah Allah. Jadi kedatangan para nabi itu, khususnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan, dia mengajar kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dan bagaimana kita menyembah Allah. Jadi soal ibadah itu, tuan-tuan, kita tak boleh seperti mana beberapa orang akhir-akhir ini yang mereka dianggap sebagai berfikiran bebas, bahawa mereka sayang pada Allah tetapi mereka tak nak ikut Nabi sebab Nabi itu mengikat kita. Dengan alasan itu, maka akhirnya dia mengatakan worship ataupun ibadah itu ialah cara macam mana pun asalkan kita ingat Allah. Jadi kita tak boleh menerima ajaran seperti itu, kerana untuk beribadah kepada Allah hanya ianya diberitahu oleh para nabi kepada kita. Jadi oleh kerana itulah kita mesti berkeras, kita mesti tegas dalam soal ibadah, dan kita dapati hanya orang Islam sahaja di dunia ini yang ibadatnya masih seragam sejak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini. Dalam agama lain, tuan-tuan akan dapati cara ibadah itu beraneka macam-macam dalam agama yang sama, tapi berbeza kuil ataupun berbeza gereja dan sebagainya. Jadi kita harus akui bahawa cara untuk kita mencintai Allah, kita tidak ada cara lain melainkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dalam soal ibadat. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di sana tuan-tuan ada beberapa perkara yang harus kita pertimbangkan apabila kita kata kita ingin mengikuti Rasulullah. Ada realiti yang kadang-kadang kita terlepas pandang, dan realiti itu harus diambil kira. Alaihi wasallam itu terlalu jauh, ya? Dan kita boleh melihat jarak kita dengan baginda terlalu jauh itu pada 3 aspek jarak. Pertama ialah pada tempoh masa, ya, selang kita dengan baginda itu lebih kurang 1400 tahun.
Jadi kalau sesuatu yang berusia 1400 tahun itu tuan-tuan, pastinya jauh berbeza. Masakan kita dengan anak-anak kita pun, kalau tuan-tuan sebaya dengan saya, banyak nilai-nilai yang kita belajar daripada datuk nenek moyang kita dulu dah tak boleh pakai. Sedangkan jarak kita dengan anak kita mungkin baru 30 tahun. Apatah lagi dengan jarak 1400 tahun. Misalnya, mak saya selalu berpesan, dia kata biar lambat asal selamat. Sekarang dah tak boleh pakai tuan-tuan, biar lambat asal selamat. Sebab siapa lambat kena ambil ke orang, tak dapat hal. Yang penting sekarang biar cepat asal selamat. Dia tak boleh dah biar lambat. Nak biar macam mana, semua berebut tuan-tuan. Saya pergi nak makan pisang Jumaat, bawah tu pun semua orang bertolak-tolak. Ingat nak ambil 2 biji, sebiji je dapat tuan-tuan. Jadi dia tak boleh biar lambat asal selamat. Dia kena biar cepat asal selamat. Itu baru nilai simple dalam hidup tuan-tuan. Jadi kita kena ingat bahawa kita dengan baginda jaraknya 1400 tahun dari segi selang masa. Yang kedua tuan-tuan, jarak kita dengan baginda pula ialah baginda orang Arab. Kita pula orang Melayu. Jauh benar tuan-tuan. Kalau tanya saya, ustaz dah makan ke pagi ni, hari ni, saya tak makan lagi sebab definisi makan bagi saya ialah makan nasi. Saya tak makan nasi lagi hari ni tuan-tuan. Tadi duduk dengan datuk makan roti canai. Walaupun dikira makan, tapi definisi orang Melayu tak makan lagi tuan-tuan. Sebab definisi makannya makan nasi. Tapi kalau zaman Nabi, makan roti itu dah makan dah tuan-tuan. Beza sangat. Itu soal makan, soal cara fikir, beza sangat-sangat. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan ialah iklim ataupun geografi. Baginda duduk di kawasan gersang, kurang air dan sebagainya. Kita duduk di kawasan yang airnya berlebihan. Hujan purata, hujannya banyak, kawasan berbukit, tanah subur. Jadi oleh kerana kita dengan baginda itu jaraknya jauh, maka perbezaan jarak itu harus diambil kira apabila kita kata kita ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana untuk mengikuti Rasulullah itu tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh didong-dindong ataupun dirunding. Sebagai orang yang beriman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu benar-benar cintakan Allah, maka hendaklah kamu mengikuti Rasulullah. Maka dengan mengikuti Rasulullah itu Allah akan menyayangi kamu. Perintah dan arahan itu tidak boleh dipertikai. Cuma untuk memahami perintah itu perlu diambil kira beberapa perkara. Dia tak boleh dah perintah kita pun buat seperti mana perintah itu. Ya, kita taat perintah itu kerana itu perintah Allah, tapi untuk melaksanakannya harus mengambil kira perkara-perkara yang akan dinyatakan tadi. Pertama ialah jarak. Yang kedua tuan-tuan ialah mengenai nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi itu tuan-tuan, ianya ditutur oleh seorang yang bijaksana. Jika ianya nas Al-Quran, orang yang berbicara dengan nas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang penuh ilmu, penuh kebijaksanaan. Dan pastinya lah seorang yang bijak tuan-tuan, mesti bicaranya itu syarat dengan makna. Begitu juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasalah tuan-tuan, kalaulah ahli politik kita jadi nabi, agak-agak berapa juta hadis dia. Ahli politik kita kan sembang banyak tuan-tuan. Ceramah di Pulai saja 5-6 jam, betul kan? Kalau ahli politik kita jadi nabi, saya rasa hadis nabi itu ada kali 1 triliun tuan-tuan. Banyak cakap tuan-tuan. Mujulah nabi itu bukan ahli politik kita.
Nabi itu seorang yang bijak, dan tanda orang yang bijak, tuan-tuan, cakap sikit makna banyak. Nabi itu dia seorang yang bijak, dia cakap sikit je. Maka sebab itu hadis-hadisnya tak berapa banyak, boleh dihafal oleh para ulama. Saya rasa kalaulah ulama zaman dulu terpaksa menghafal hadis-hadis ahli politik kita, saya rasa sewe ulama, tuan-tuan. Banyak sangat dia cakap. Lepas tu bercanggah antara satu sama lain. Jadi Nabi kita seorang yang bijak, dia cakap sikit. Allah juga seorang yang bijak, dia cakap sikit. Jadi bicara Allah dan Rasul itu sikit, kemudian kita nak jadikan dia pedoman untuk manusia dulu dan sampai kiamat, mestilah teks-teks itu ataupun kenyataan-kenyataan itu mesti difahami secara tersurat dan tersirat. Jika semuanya difahami secara tersurat, maka kita tidak mampu untuk melaksanakan ajaran agama itu di muka bumi pada masa sekarang, kalau semuanya hendak dilakukan secara tersurat. Tapi oleh kerana kita memahami bicara agama itu penuh bijaksana, maka kita melaksanakannya secara tersurat dan tersirat. Kalaulah dianya tidak kuliah Jumaat, saya akan berbicara topik ini 5 jam. Tapi oleh kerana dia kuliah Jumaat, saya bagi satu contoh. Contoh yang pertama, tuan-tuan, Baginda SAW pernah menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, arba'una khislatan a'laha manihatul ins wa man addaha ibtigha'a mardatillahi wa la yarju thawabaha illallah dakhalal jannah. Hadis yang boleh diterima dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Baginda SAW bersabda, kata Nabi, 40 perkara. Dia sebut 40. Kemudian dahlah dia sebut 40, dia bagi contoh satu. Lepas tu kita pun tanya, mana 39 ni? Mesti ada makna. Orang cerdik dia kata 40, tapi dia sebut satu. 39 lagi dia tak sebut. Saya bila dengar hadis tu, saya cari jawapan 15 tahun, tuan-tuan. Mungkin saya bodoh, tuan-tuan cerdik, tapi supaya tuan-tuan tak bodoh macam saya beritahu. Dia kata 40, lepas tu dia bagi satu je. Dan satu tu pula memeningkan kita. Dia kata 40 perkara. Yang pertama, meminjamkan biri-biri betina kepada seseorang. Siapa yang melakukannya dengan mengharap balasan dari Allah, nescaya dia masuk syurga. Hadis itu, tuan-tuan, kalau kita faham secara literal, secara tersuratnya, maka masjid kita ni penuh dengan kambing biri-biri. Sudah. Dah habis tu kata, siapa bagi pinjam kambing biri-biri. Jadi Datuk Daman Huri bawa biri dia, jumpa saya lepas Jumaat, ambil Ustaz. Saya nak masuk syurga, Ustaz pinjam biri aku. Lepas tu saya pun nak bagi kat dia, saya bawa biri saya pergi ke Datuk pula. Bosok kohong masjid kita ni. Biri dia semua bawa biri tu. Jadi sekarang kita tanya, makna apa? Tu orang cerdik, iaitu Baginda SAW seorang yang cerdik. Dia kata sesiapa yang meminjamkan biri-birinya kepada seseorang, yang mana perbuatan itu dilakukan kerana Allah dan tidak mengharapkan apa-apa balasan selain Allah, maka dia masuk syurga. Semua kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Semua kita nak masuk syurga. Jadi kalau hadis itu dilihat secara literal, tersurat sahaja, maka setiap hari Jumaat kita pakai bawa biri belakang. Lepas tu nak ikat mana, tuan-tuan? Masjid kena buat satu kandang pula ikat biri. Lepas tu lepas ikat berebut tukar biri. Mana birimu, mana biri aku. Kena ada pegawai jaga biri-biri pula, tuan-tuan. Lagi pening. Tapi tak pernah berlaku, tuan-tuan, macam tu dalam agama kita. Sedangkan hadis itu sahih. Kenapa? Kerana para ulama kata maksud meminjamkan biri-biri betina ialah kita melakukan kebaikan kepada seseorang
yang mana kebaikan itu tidak memerlukan apa-apa modal dan tidak menghabiskan apa-apa wang dan tenaga. Macam mana Ustaz kata begitu? Sebabnya di kalangan orang Arab pada zaman dahulu, apabila mereka duduk di padang pasir, mereka tak ada punca air, tuan-tuan. Dia tak macam orang Selangor zaman Allahyarham Tan Sri yang meninggal dunia Menteri Besar Selangor dulu, dapat air percuma. Tan Sri Khalid dulu, saya dapatlah air percuma, rumah saya di Sungai dulu. Jadi zaman, walaupun sekarang Saudi kaya raya pun tak ada air percuma di padang pasir. Jadi oleh kerana mereka tak ada air, mereka nak hidup macam mana? Jadi akhirnya mereka terpaksa memelihara binatang yang boleh menghasilkan minuman. Kalau mereka pera lembu Australia ataupun New Zealand, lembu tu nak makan mana, tuan-tuan? Rupuk mana ada pada pasir. Jadi hanya biri-biri sahaja binatang yang memerlukan sedikit rumput dan mereka boleh menghasilkan susu. Jadi orang Arab pun peralah biri-biri. Maka sebab itu bila kita baca kisah Nabi, sirah Nabi berhijrah ke Madinah, dia dahaga. Bila dia dahaga, dia nak cari air, dia nampak kemah orang Badui. Kemah itu tuan punya dia nama Abu Ma'bad dan isterinya Ummu Ma'bad. Jadi bila Nabi sampai ke kemah tersebut, Nabi kata ada sesuatu yang boleh saya minum. Ummu Ma'bad kata kamu pergilah pada biri-biri kemahnya, jamkan biri-biri tadi. Jadi hadis itu, tuan-tuan, tidak difahami secara literal. Sebaliknya difahami secara tersurat dan juga tersirat. Dan contohnya banyaklah, kalau tuan-tuan nak tahu banyak lagi, kena masuk musim layar lah, tuan-tuan. Tapi apa yang nak disebut kita, baik Allah, baik baginda SAW, apabila agama menyatakan sesuatu, kita tidak boleh faham sesuatu kenyataan itu hanya secara tersurat. Saya bagi contoh yang kedua, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, saya percaya bahawa agama itu mesti difahami secara tersurat. Maka saya pun dengarlah baginda sebut, di mana kata baginda, iqful liha khalafal yaqub, janggut agar kamu berbeza dengan orang Yahudi. Jadi saya pun simpanlah janggut, tuan-tuan, simpan janggut. Sebab Nabi berbeza dengan Yahudi. Tiba-tiba bila saya dah boleh lagi, tuan-tuan, dan janggut Yahudi panjang lagi, tuan-tuan. Habis bagaimana kita nak faham? Simpanlah janggut supaya berbeza dengan Yahudi. Macam mana nak faham? Sebelum saya tak ada janggut, sebab guru saya beritahu Yahudi itu ialah orang British. Dia pun tunjuklah hero-hero James Bond semua tak ada janggut. Okeylah, kita bersimpanlah. Sebab kita ada janggut, maka bezalah dengan orang Yahudi, orang British jahat itu. Lepas tu kita pun tengok gambar Captain Kapal. Saya belajar dulu, saya tanya profesor saya, apa definisi jubah? Apa definisi jubah? Dia pun tunjuk dekat baju dia, maka dia kata inilah jubah. Kemudian saya pun merantaulah ke negara Arab. Saya tengok orang Arab punya jubah macam-macam, tuan-tuan. Kalau pergi ke Morocco dan Tunisia, jubah mereka tu macam orang Kristian yang zaman bunuh orang tu, tuan-tuan. Ada serkup pula ke atas kepala. Yang tu jubah mana pula? Kemudian pergi ke Mesir, tangan besar, tuan-tuan, begitu. Itu jubah mana pula? Pergi ke Saudi, jubah made in China. Hotu ke jubah Nabi, tuan-tuan. Pergi ke Sultanatul Oman, ada rabu-rabu pula kat sini. Tekuknya macam baju Melayu orang Johor. Jadi saya pun kata jubah mana yang lepas tu yang memeningkan saya bila saya pergi ke benua kecil India. Saya tengok orang India adalah orang yang memang sayang pada Nabi. Tapi tak ada seorang pun orang dia pakai jubah. Semua pakai kurta. Lagi pening saya, tuan-tuan. Pergi ke Indonesia, orang Melayu Indonesia pakai baju batik dan jubah. Orang Melayu je, kalau mari Malaysia, kuat mari masjid, mesti pakai jubah. Saya pun pening. Kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Jadi akhirnya, tuan-tuan, boleh dibuat kesimpulan
bahawa apabila kita nak ikut Nabi, maka ikut Nabi itu ada dua benda ianya. Maka bila perkara yang disuruh itu ialah ibadat, maka kita kena ikut betul-betul macam Nabi. Tak boleh rubah. Maka sebab itu kita dapati sembahyang kita adalah berbeza dengan sembahyang agama lain, yang mana sembahyang mereka itu tak pernah sama dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Sembahyang kita daripada dulu sampai sekarang, baik di negara mana sekalipun kita pergi, sembahyang kita sama. Kerana kita faham pada ibadah kita kena ikut 100% seperti mana Nabi ajar. Seperti mana sabda baginda SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Tapi bila perkara yang di luar daripada ibadah, iaitu berniaga, di luar daripada ibadah, berumah tangga, berinteraksi dengan suami isteri, berinteraksi dengan kawan, maka pada ketika itu kita tak perlulah ikut Nabi 100% macam semayang tadi. Kita hanya buat pedoman Nabi. Sebab kalau nak ikut 100% tuan-tuan, nanya kita, sebab Nabi dia kahwin seorang dulu, lepas pada tu dia kahwin ramai pula. Macam mana? Ada seorang tu dia kahwin 4, dia setiap kali jumpa masuk neraka dulu. Saya kata, kenapa pula Tuan Haji kata begitu? Iyalah, sebab kita orang lelaki ada 3 parking lot yang kita tak guna. Dia berdarah India Muslim. Enjin dia besar, tuan-tuan. Enjin Chevrolet, tuan-tuan. Saya Melayu je, enjin kancing, tuan-tuan. Untuk berkahwin ramai. Tapi kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan buatlah. Tapi balanya kena tanggung sendiri. Begitu juga dalam hidup berkomunikasi dengan rumah tangga. Ada orang kata kita kena ikut macam Nabi. Nabi belum berlari dengan isterinya. Saya pun heran hadis Nabi belum berlari. Sebab rumah Nabi 8 kaki kali 10 kaki. Dia nak berlumba macam mana ya, tuan-tuan? Jadi banyak perkara yang perlu disemak kembali apabila kita kata kita ikut Nabi. Perkataan ikut itu haruslah didiskusikan secara tuntas agar kita tidak keliru. Memandangkan kita sudah masuk waktu zuhur, kita jumpa lagi dalam bicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.